Adakah Presiden Trump benar-benar memanggil Bibi Netanyahu gila betul? Itu menurut laporan Axios. Namun, kita mungkin ada sebab untuk percaya bahawa sebahagian daripada laporan itu adalah tepat. Mark, beritahu saya, apa pendapat awak tentang perkara itu? Adakah awak fikir Presiden Trump benar-benar memarahinya dengan kata-kata kesat mengenai Lubnan dan kerana dia sedang membuat perjanjian dengan Iran atau cuba berbuat demikian? Jadi, saya langsung tidak ragu-ragu. Walaupun saya tidak dapat mengesahkan dan saya tidak tahu sama ada ia benar atau ini, anda tahu, butiran khusus dalam laporan Axios itu. Saya rasa adalah wajar untuk mengandaikan bahawa terdapat perbualan yang sukar, perbualan di mana Netanyahu dan Trump tidak bersetuju dalam semua perkara. Itu anda tahu, semasa saya berada di jabatan itu, kami biasa mengatakan ia adalah perbualan yang terus terang, ya. Tetapi ini nampaknya adalah perbualan yang sangat terus terang. Dan itu kerana orang Iran nampaknya telah memberitahu orang Amerika, jika anda mahu rundingan ini diteruskan, mesti ada gencatan senjata sepenuhnya di Lubnan. Dalam erti kata lain, mereka menggabungkan kedua-dua isu itu sekali. Dan Netanyahu berkata, dengar sini, kami sedang diserang oleh Hezbollah di Lubnan. Kami akan mempertahankan diri kami. Matlamat kami adalah untuk melumpuhkan Hezbollah sebagai sebuah organisasi ketenteraan. Matlamat kami, yang juga merupakan matlamat Amerika, ialah Hezbollah, proksi pengganas Iran di Iran, mesti dibubarkan. Sekarang Iran, atas sebab-sebab mereka sendiri, dan kami faham kenapa, kerana itu adalah proksi mereka, tidak mahu perkara itu berlaku. Dan orang Iran sebenarnya sedang memberitahu orang Amerika nampaknya, hentikan Israel daripada melakukan perkara ini. Jadi, tidak mengejutkan. Dan biar saya beritahu Anda sesuatu. Masa untuk main peranan polis baik, polis jahat, dan hari ini atau mungkin sentiasa, saya memainkan peranan polis jahat. Dan biar saya beritahu Anda, ia memang sesuai dengan saya. Betul, saya sangat marah. Dan saya marah kepada kedua-dua pemimpin itu. Kenapa? Kerana walaupun saya benar-benar faham kenapa Netanyahu perlu mengikut hala tuju Trump, lagipun Trump adalah pemimpin dunia bebas. Namun, baiklah, Trump bercakap tentang berunding dalam hantaran Truth Social beliau. Dia juga berkata, saya telah mengadakan perbualan yang baik dengan Hezbollah melalui wakil-wakil. Hezbollah adalah proksi Iran. Hezbollah telah melancarkan drone letupan ke atas orang awam dan tentara Israel. Dan sehingga kini kami telah memanggil ini sebagai gencatan senjata berdasarkan gencatan senjata Amerika dengan Lubnan dan juga Israel. Tetapi sudah tentu kami berhak untuk menyerang apabila kami melihat ancaman pengganas datang dari wilayah itu. Inilah masalahnya. Kenapa saya juga marah pada Netanyahu? Kerana selepas perbualan telefon itu dan bukan selepas perbualan telefon itu, selepas itu. Presiden Trump menulis di Truth Social bahawa Netanyahu telah bersetuju dan beliau mengarahkan pesawat Israel berpatah balik kerana mereka sedang menuju ke Beirut, satu operasi di Beirut. Sekarang, kita tahu itu benar. Pesawat-pesawat itu tidak sampai ke Beirut, jadi kita tahu perkara itu. Kita pun tak pasti sama ada pesawat-pesawat itu benar-benar berlepas. Kita tak tahu, tapi kita tahu bahawa telah diumumkan itulah yang akan kita lakukan dan kita tidak melakukannya. Baiklah. Itu bermakna perkara ini telah dipersetujui sekarang dalam hal ini. Dan kenapa? Sementara itu, terdapat apa yang dipanggil rundingan antara kerajaan Lubnan dan kerajaan Israel melalui perantara di Washington mengenai perjanjian damai antara Lubnan dan Israel. Kerana kononnya, dan kita tahu itu benar, bahawa mereka berdua, bahawa Hezbollah adalah musuh kepada kedua-duanya. Musuh kepada Israel dan juga Lubnan. Ia telah sepenuhnya menguasai Lubnan. Namun begitu, kerajaan Lubnan enggan bertemu dengan Israel dan mahu Israel berundur dari selatan Lubnan. Dan saya tak faham. Baiklah, jadi saya memang marah pada semua orang. Sebab tahu tak, mereka semua boleh pergi jahanam. Mereka sepatutnya berlutut dan berterima kasih kepada Israel kerana melakukan tugas yang tentera Lubnan enggan lakukan atau terlalu lemah untuk lakukan. Jadi pertama sekali, kau memang dibenarkan untuk marah. Tapi saya rasa kemarahan kau itu tersasar. Pertama sekali, kau sepatutnya cakap perkara itu dengan lebih berhati-hati. Presiden Lubnan enggan berjumpa dengan Netanyahu. Tapi untuk kata kedua-dua kerajaan tidak berkomunikasi langsung adalah tidak benar. Mereka sudah berbincang, mereka sudah adakan 4 atau 5 pusingan rundingan di Washington pada pelbagai peringkat. Dan ada proses damai antara Israel dan Lubnan.
Dan pada dasarnya, ia telah dinyatakan dengan baik, saya rasa, semalam di Kongres oleh Setiausaha Negara Rubio yang berkata jika Hizbullah tiada di sana, mungkin sudah ada keamanan antara Israel dan Lubnan dan tiada pertikaian sempadan, tiada pertikaian serius. Kita boleh capai perjanjian damai dengan cepat. Masalahnya ialah Hizbullah yang hanya menekankan lagi mengapa Hizbullah perlu dikeluarkan daripada persamaan. Kerana jika anda keluarkan Hizbullah daripada persamaan, anda bukan sahaja menyelesaikan masalah Israel, anda bukan sahaja menyelesaikan masalah Barat. Kerana Hizbullah ialah musuh ketat nilai-nilai Barat, masyarakat Barat dan negara-negara Barat. Tetapi anda juga membantu rakyat Lubnan. Anda membebaskan mereka daripada proksi pengganas Iran ini yang menduduki negara mereka. Perkara kedua yang berlaku ialah hanya seminggu lalu Hizbullah secara terbuka menyeru. Mereka tampil dan berkata mereka secara terbuka menyeru untuk menggulingkan kerajaan Lubnan. Jadi tiada siapa di sini harus beranggapan bahawa Hizbullah bukan sekadar musuh Israel dan musuh Amerika. Hizbullah adalah musuh Lubnan dan juga musuh rakyat Lubnan. Mari kita anggap, tanpa menerima semua butiran dalam laporan akses itu, bahawa memang benar perbualan antara Netanyahu dan Trump itu sukar. Saya nak beritahu anda tahu, sayalah orang yang merupakan ahli sejarah amatur, ya. Churchill semasa Perang Dunia Kedua sering bertengkar dengan Roosevelt tentang pelbagai isu. Tentang masa D-Day, tentang masa Operasi Torch, tentang di mana anda tahu pencerobohan itu patut berlaku. Patutkah ia benar-benar melalui Perancis? Atau patutkah mereka datang melalui Greece dan dengan cara itu menghalang Rusia daripada memasuki Eropah Timur? Memang ada banyak perbezaan pendapat seperti ini. Dan apabila orang dalam kabinetnya, kabinet British, mengadu kepada Churchill tentang apa yang orang Amerika paksa British lakukan, ya, Churchill akan berkata, anda tahu, ada satu perkara yang lebih teruk daripada terpaksa berurusan dengan sekutu, iaitu tidak mempunyai sekutu langsung. Dan Presiden Trump telah menjadi salah seorang presiden terbaik, jika bukan yang terbaik, untuk Israel. Dia telah menjadi kawan yang setia. Saya akan sebut beberapa perkara sahaja. Mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel dan memindahkan kedutaan AS ke sana. Dia mengiktiraf kedaulatan Israel ke atas Golan. Dia mengusahakan temeterainya Perjanjian Abraham memainkan peranan penting dalam mendapatkan perjanjian-perjanjian itu. Dia menaik taraf hubungan ketenteraan. Dia menaik taraf hubungan risikan. Senarainya terus bertambah. Lelaki ini adalah seorang sahabat. Hakikat bahawa dia melihat musuh utama Israel sebagai musuh Amerika dan sanggup melakukan sesuatu mengenainya, betul? Kita tidak pernah mempunyai sahabat sebaik ini di Rumah Putih. Jadi saya ingin bertanya kepada kita semua, adakah lebih baik mempunyai seorang sahabat yang kadang-kadang kita tidak sependapat dengannya? Atau adakah lebih baik untuk tidak mempunyai sahabat seperti itu di Washington? Sudah tentu, adalah lebih baik untuk mempunyai sahabat itu. Perkara terakhir, dan ini adalah sesuatu yang orang anti-Israel langsung tidak faham. Dan syukurlah mereka tidak faham perkara ini. Orang-orang di Washington yang fikir, anda tahu, orang Israel, anda kena guna pendekatan keras, anda kena ugut mereka, dan kemudian anda akan dapat apa yang anda mahu. Tidak. Apabila anda mendekati Israel dengan pendekatan keras, orang Israel hanya, anda tahu, mereka akan kata tidak. Mereka tahu bagaimana untuk berkata tidak. Kami tahu bagaimana untuk berkata tidak di Israel jika kami rasa orang Amerika datang kepada kami dengan cara yang tidak adil. Apa masalah Netanyahu dengan Trump? Bahawa Trump telah menjadi kawan yang sangat baik dan sentiasa menyokong Israel, melindungi kami di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, memberi kami peralatan yang kami perlukan untuk berperang dan sebagainya. Apabila dia seorang kawan yang sangat baik, sebenarnya ia memberi dia lebih banyak pengaruh ke atas kami. Ia sedikit seperti pasangan suami isteri, betul? Dua individu memutuskan untuk berkongsi hidup bersama. Setiap daripada mereka perlu berbuat demikian untuk memastikan perkahwinan itu berjaya, untuk memastikan hubungan itu berjalan lancar, masing-masing perlu bertolak ansur. Saya perlu melawat ibu mertua saya walaupun mungkin saya tidak mahu melakukannya. Tetapi itu adalah sebahagian daripada usaha untuk memastikan semua orang gembira. Dan jika anda mempunyai hubungan rapat dengan Amerika Syarikat dan Israel juga mempunyai hubungan rapat, kita perlu bersedia untuk mengambil kira apabila Presiden Trump berkata sudah tiba masanya untuk melawat ibu mertua. Okey, dengar sini. Saya setuju dengan awak. Dan sebab itulah tiada siapa yang lebih kuat mempertahankan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu selain saya. Dalam penulisan saya, dalam temu bual saya, dalam perbincangan saya dengan rakan-rakan di podcast ini. Dan sebab itulah saya sangat marah sekarang. Dan kenapa apa yang awak katakan itu ya konsesi. Betul. Awak tahu siapa yang sepatutnya membuat konsesi sekarang? Iran, Republik Islam.
Mereka tiba-tiba selepas semua kemenangan hebat ini, kemenangan bersama Amerika Syarikat dan Israel, kemenangan ketenteraan, tekanan ekonomi, kemenangan segala jenis dan di Lubnan dan di Gaza. Tiba-tiba, tidak. Mari kita dengar apa yang pembunuh Islamis itu mahu katakan. Dan mereka kata, tidak, kita akan tanda tangani memorandum persefahaman dahulu. Dan dalam memorandum persefahaman itu, kita akan tetapkan syarat-syaratnya. Dan kemudian apabila kita tanda tangan itu, kita akan tunggu 60 hari lagi dalam gencatan senjata yang lain. Apa yang mereka lakukan hanyalah berkumpul semula, membina semula. Dan sekali lagi, satu perkara yang Amerika Syarikat tidak faham walaupun dengan niat yang baik ialah bahawa isu di Timur Tengah bukan sekadar rundingan biasa, bukan rundingan hartanah. Dan dalam kes ini, anda berdepan dengan musuh yang jahat yang tujuannya adalah untuk menghapuskan anda. Bukan sahaja Israel tetapi juga Amerika. Matilah Amerika, matilah Israel. Dan Hezbollah adalah proksi mereka. Jadi Trump tidak sepatutnya memberitahu kami, entahlah, jangan, kami telah berbual baik dengan Hezbollah melalui wakil kami untuk berhenti menembak. Tidak. Dan satu lagi perkara, dan inilah kritikan saya terhadap kerajaan Amerika dan juga kritikan saya terhadap kerajaan Israel. Adakah itu bermaksud? Tidak, sebenarnya. Kami dengar Menteri Pertahanan kami, Israel Katz, malam itu memberi satu temu bual dan beliau ditanya tepat tentang isu ini antara Washington dan Jerusalem. Dan apa yang beliau katakan? Kami sependapat. Kami telah mengubah persamaan. Persamaan sebelum ini adalah begini dan begitu. Dan sekarang persamaannya ialah jika mereka menyerang kami, kami berhak untuk membalas. Tidak, maafkan saya. Jika 7 Oktober mengajar kita apa-apa, ia adalah apa yang kita panggil kawalan. Konsep kawalan itu perlu dibuang keluar tingkap dan ke dalam tong sampah. Dan saya tidak tahu apa. Tidak, bukan jika mereka menyerang kita. Tidak, biarkan mereka bunuh kita. Selepas mereka bunuh kita, barulah kita ada hak untuk bertindak balas. Apa maksudnya itu? Tidak. Apa yang kita perlu lakukan ialah mengambil inisiatif. Ambil inisiatif dan musnahkan infrastruktur pengganas. Kita perlu kalahkan mereka. Itulah yang sedang kita usahakan. Dan itulah juga yang sedang dilakukan oleh Presiden Trump di Iran dan mereka saling berkaitan. Tetapi sekarang untuk mengaitkan Iran dan Hezbollah di Lubnan, seolah-olah, baiklah, kita tidak boleh teruskan rundingan dengan Iran jika kamu semua menyerang Hezbollah di Lubnan. Jadi saya, seperti yang Trump akan katakan, sangat marah tentang perkara ini. Jadi saya tidak akan gunakan bahasa awak itu. Itu bukan gaya saya. Sekurang-kurangnya bukan secara terbuka. Tapi saya akan katakan ini Ruthie Bloom. Awak mengabaikan apa yang telah dicapai. Dan mari kita bincangkan tentang Lubnan secara khusus di sini, betul? Sebelum 7 Oktober 2023, pasukan kejutan Hezbollah, Radwan, itulah pasukan penyerang mereka seperti Waffen SS, pasukan elit pembunuh mereka. Ya, unit elit mereka berada betul-betul di sempadan kita. Mereka telah menggali terowong ke dalam Israel. Mereka sudah bersedia untuk melakukan apa yang Hamas lakukan kepada kita di selatan. Mereka juga boleh lakukan kepada kita di utara. Mereka mempunyai puluhan ribu, saya rasa jumlahnya ialah 150,000 peluru berpandu yang disasarkan ke pusat-pusat penduduk Israel. Mereka adalah musuh. Dan Israel, mari kita berterus terang, Israel, kerana kami tahu, perang dengan Hizbullah akan menjadi sangat-sangat sukar. Israel sangat berhati-hati untuk menggugat keadaan. Dan ada satu insiden tertentu, saya masih ingat dalam beberapa bulan sebelum perang, di mana Hizbullah mendirikan kemah di sebelah sempadan kami. Dan patutkah Israel merobohkannya atau tidak? Dan semuanya hanya kerana sebuah kemah di sempadan. Dan membunuh beberapa orang. Ya. Dan adakah ia berbaloi? Adakah ia berbaloi untuk memulakan perang besar hanya kerana satu provokasi kecil? Sekarang, di manakah kita hari ini, betul? Pasukan Israel berada di seluruh selatan Lubnan melepasi Sungai Litani. Kami telah membunuh ratusan pengganas Hezbollah, pejuang Hezbollah, dan komander Hezbollah hanya dalam beberapa minggu terakhir. Kami telah memusnahkan infrastruktur Hezbollah. Kami telah menghentam mereka dengan teruk. Kami telah menghentam mereka dengan sangat teruk. Kami telah melakukannya sebagai satu pasukan tentera. Hezbollah kini hanyalah sebahagian kecil daripada keadaannya pada waktu yang sama 3 tahun lalu.
Kerana Israel secara perlahan tetapi pasti telah melemahkan dan terus melemahkan mereka. Salah satu sebab kerajaan Lubnan boleh berkata perkara yang tidak pernah mereka katakan sebelum ini adalah kerana Hezbollah kini jauh lebih lemah. Maksud saya, pada masa lalu, jika seorang Presiden Lubnan berkata dia akan memulakan rundingan dengan Israel, seperti yang kita lihat di Washington sekarang, Hezbollah pasti akan membunuhnya serta-merta. Itulah kebenarannya. Jadi Hezbollah masih ada di sana. Hezbollah masih berbahaya. Hezbollah masih kejam. Hezbollah masih mempunyai senjata, tetapi ia hanyalah sebahagian kecil daripada kekuatan asalnya. Dan itu adalah kemenangan besar bagi Israel yang mencipta potensi politik kerana seperti yang anda tahu, sebelum ini Hezbollah sangat kuat dan negara Lubnan sangat lemah. Tetapi disebabkan apa yang dilakukan oleh Israel, Hezbollah telah menjadi lemah. Jadi secara relatif, negara Lubnan telah menjadi lebih kuat. Amerika sedang bekerjasama dengan kepimpinan baru Lubnan ini. Dan mungkin Israel masih perlu melakukan lebih banyak tindakan ketenteraan. Tetapi perlahan-lahan tetapi pasti, peraturan permainan sedang berubah di Lubnan memihak kepada Israel, memihak kepada Amerika dan yang paling penting dalam banyak hal, memihak kepada rakyat Lubnan yang akhirnya akan mendapatkan semula negara mereka. Okey, jadi saya setuju dengan setiap perkataan yang awak baru saja katakan. Dan itulah sebabnya saya sangat marah. Kerana dengan semua kemajuan itu dan kepintaran kita, operasi Pejer dan setiap pembunuhan, kepimpinan, operasi luar biasa yang sama di dalam Iran dan membunuh semua pembunuh terbesar dan sebagainya, kita telah membuat kemajuan yang luar biasa. Semua yang awak katakan memang benar. Jadi sekarang kita akan kehilangan momentum itu. Sekarang kita akan biarkan mereka, lipas-lipas itu, lipas pengganas itu, membina semula. Dan dengar sini, awak dan saya sama-sama tahu bahawa Islamis, selagi mereka boleh bertahan, selagi yang terakhir masih hidup, mereka anggap diri mereka sebagai pemenang dan mereka bertindak seperti itu. Dan perkara paling teruk yang boleh anda lakukan dalam situasi seperti itu ialah berkata, baiklah, mari kita berunding. Tidak, tidak, tidak. Anda merayu, Anda menyerah dan kemudian kami tidak akan membunuh Anda lagi. Baiklah, Anda menyerah. Dan kemudian kami tidak akan memusnahkan ekonomi Anda lagi. Anda menyerah dan Anda biarkan rakyat Anda bebas di Iran dan di Lubnan. Dan kemudian Anda akan diberi ganjaran, bukan sebelum itu. Dan perkara gencatan senjata inilah perkara yang paling teruk sekali. Sekarang, bukannya saya fikir tindakan ketenteraan yang lebih banyak diperlukan. Mungkin tidak, okey? Mungkin tekanan ekonomi yang lebih diperlukan. Dalam hal itu, saya bukan penentu dasar. Tetapi Presiden Trump berkata tiada senjata nuklear, tiada uranium yang diperkaya. Dan jadi, beliau berkata dalam satu temu bual dengan menantunya di Fox News pada malam Sabtu, beliau berkata mereka sudah pun bersetuju, untuk tidak membina senjata nuklear dan juga untuk tidak membelinya. Jadi, bagaimana rupa perjanjian yang baik bagi anda? Pertama sekali, sebenarnya tiada perjanjian yang cukup baik kerana media akan melaporkannya. Dan kami sedang membuat perjanjian yang hebat. Kami akan jadikan ia satu perjanjian yang hebat. Jika tidak, kami akan kembali dan selesaikannya secara ketenteraan. Tetapi ini akan berjalan lebih cepat. Ia mungkin lebih baik dari segi kemanusiaan. Ada sesuatu yang baik tentangnya juga. Anda tahu, ia dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sama ada itu nyawa di pihak lawan ataupun tidak, Anda tetap menyelamatkan banyak nyawa. Tapi kita hampir mencapai satu perjanjian yang sangat baik dan jika kita boleh menjadikannya baik, kalau tidak kita hanya mulakan dengan jabatan perang seperti yang kita panggil. Saya lebih suka dapatkan satu perjanjian kerana kita boleh buka selat itu serta-merta selepas menandatangani. Satu jaminan yang saya mesti ada ialah tiada senjata nuklear. Mereka telah bersetuju dengan itu dan ia sangat menarik. Mereka kata pada asalnya mereka kata kami tidak akan membangunkan senjata nuklear. Saya kata, jadi apa akan jadi kalau kamu beli senjata nuklear? Jadi sekarang ia menyatakan kami tidak akan membangunkan atau dalam apa-apa cara membeli senjata ketenteraan. Itu satu perbezaan besar. Jadi awak nampak kita sudah pun dapat itu daripada mereka. Tidak, mereka sentiasa menafikan bahawa mereka mahukan senjata nuklear. Rejim Iran sentiasa menegaskan bahawa mereka hanya mahukan tenaga nuklear untuk tujuan damai. Sudah tentu itu satu pembohongan dan kita tahu ia satu pembohongan dan sebagainya. Dan Trump juga tahu ia satu pembohongan. Jadi jangan anggap itu sebagai sebahagian daripada konsesi dalam memorandum persefahaman yang mungkin membolehkan mereka mendapat dana beku yang dibebaskan atau sesuatu seperti itu. Maksud saya, segala yang awak katakan adalah 100% benar.
Ini bukan masanya untuk berhenti dan berkata, baiklah, jadi tentara-tentara yang kuat ini Israel dan Amerika Syarikat. Dan sebenarnya Iran dalam beberapa hari lepas dan semalam telah menyerang Kuwait dan Bahrain secara besar-besaran. Mereka telah menyerang rantau teluk. Dan kenapa mereka melakukan itu? Kita tahu kenapa mereka melakukan itu. Kerana mereka mahu negara-negara tersebut berkata kepada Trump, baiklah, hentikanlah. Buat sahaja perjanjian dengan mereka kerana mereka nampak bahawa Trump sebenarnya tidak menguruskan perkara ini. Memang betul, AS telah memintas peluru berpandu dan sedang berjuang. Tapi apa ni? Maafkan saya, Mark. Mereka sedang diserang oleh Iran semasa mereka sedang berunding dengan mereka dan Hizbullah. Maaf, itu memang jelas alasan untuk berperang. Jadi betul, orang Iran sedang menyerang sasaran di seluruh teluk. Tapi mari kita berterus terang, sejujurnya, orang Amerika pun bukanlah bersikap lembut juga. Apabila mereka melihat orang Iran melakukan sesuatu yang mereka tidak suka, mereka akan bertindak dan mereka akan menenggelamkan kapal Iran serta menyerang sasaran Iran. Dan mereka telah melakukannya di seluruh teluk. Anda boleh katakan ada semacam perang pergeseran atau pertempuran berskala rendah yang sentiasa berlaku di teluk bersama dengan tekanan ekonomi dan sekatan yang sedang berjalan. Dan setiap hari Iran semakin lemah. Setiap hari mereka mempunyai kurang wang untuk dibelanjakan dan terdapat masalah di sana. Dan ia sama di Lebanon dengan Hizbullah yang sedang melalui tempoh paling sukar dalam sejarah organisasi Hizbullah. Tempoh paling sukar mereka. Dan jika anda lihat pada situasi dalaman Lebanon, komuniti Kristian di Lebanon menentang Hizbullah. Itu menakjubkan dan itu bagus. Komuniti Muslim Sunni juga menentang Hizbullah. Bagus. Komuniti Druze juga menentang Hizbullah. Itu sangat bagus. Tetapi revolusi sebenar ialah komuniti Syiah yang dahulunya merupakan pangkalan utama Hizbullah. Dan Hizbullah boleh mengharapkan sokongan 100% atau hampir 100% daripada mereka. Semua laporan terkini menunjukkan bahawa komuniti Syiah yang merupakan kira-kira 40% daripada penduduk Lebanon, kini di kawasan pangkalannya sendiri, Hizbullah sedang melihat perpecahan besar dalam tahap sokongannya. Semakin ramai orang Syiah bangkit dan berkata, Hizbullah, kamu perlu hentikan ini. Hizbullah, kamu tidak lagi ada gunanya. Hizbullah, kamu membawa lebih banyak penderitaan kepada komuniti Syiah daripada manfaat yang kamu berikan kepada kami. Dan itu adalah disebabkan oleh tindakan ketenteraan Israel. Dan mungkin kita perlu teruskan. Tetapi saya katakan, tekanan kita dan situasi politik sedang bergerak ke arah yang positif. Dan kita sepatutnya, maksud saya kadang-kadang, saya rasa ia adalah Lenin dalam revolusi Bolshevik. Saya pernah memetik Trotsky dalam podcast kami. Dan kali ini saya akan memetik bapa negara Soviet. Beliau berkata, 1 langkah ke belakang, 2 langkah ke hadapan. Dalam kata lain, anda boleh membuat pengunduran taktikal untuk bergerak ke hadapan dan mencapai matlamat anda. Dan saya rasa begitulah cara Netanyahu melihat situasi ini. Dia akan membuat konsesi di sini dan begitu juga dengan Trump, betul? Tetapi idenya adalah untuk terus fokus pada matlamat dan pastikan matlamat itu tercapai. Dan di sini saya ingin katakan satu perkara terakhir. Sudah tentu bukan Netanyahu tetapi Trump. Setiap kali dia membuka mulut dan bercakap tentang kepimpinan Iran, dia bercakap tentang kepimpinan Iran dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh Biden, Obama atau George W. Bush. Mereka semua sentiasa jauh lebih sopan. Trump telah memanggil mereka fanatik, memanggil mereka gila, memanggil mereka sebagai kultus pembunuh, saya rasa, betul? Saya rasa Trump tidak mempunyai ilusi tentang dengan siapa dia berurusan. Mungkin pemimpin Amerika yang lain ada. Trump tidak mempunyai ilusi seperti itu. Dan saya rasa dia memang benar bahawa dia, anda tahu, adalah seorang pemaju hartanah sebelum dia menceburi bidang politik. Tetapi saya harap itu memberinya kemahiran berunding untuk mendapatkan hasil terbaik dalam perang semasa ini, anda tahu, menentang Iran. Saya rasa dia mempunyai potensi untuk melakukannya. Saya masih, walaupun menurut Axios, dia menghina Perdana Menteri saya dan negara saya, ya. Saya masih akan. Saya tetap optimis bahawa seluruh krisis dengan Iran ini akan membawa kebaikan untuk Israel, kebaikan untuk Amerika, kebaikan untuk dunia, dan mungkin juga kebaikan untuk rakyat Iran. Saya memang berharap begitu. Dan satu tanda optimis ialah pada masa lalu, setiap kali Axios mengeluarkan laporan mengarut tentang bagaimana Washington dan Baitul Maqdis pada dasarnya adalah musuh, selepas itu berlakulah Perang 12 Hari. Dan selepas itu pula pada 28 Februari, operasi bersama ke dalam Iran berlaku.
Jadi sebenarnya mungkin apa yang sedang berlaku awak dan saya akui saya sendiri tak tahu apa yang sedang berlaku. Dan hanya kerana Trump kata itu dan ini, kadang-kadang dia cuma mempermainkan kita. Mungkin juga tidak, kita tak tahu. Dan sangat sedikit maklumat yang bocor. Laporan Axios itu sebenarnya ia hanya dianggap bocor jika perbualan itu benar-benar berlaku. Kalau tidak, itu adalah pembohongan, bukan kebocoran. Maksud saya, awak boleh membocorkan cerita palsu, dan sesiapa pun boleh buat begitu. Tapi saya nak katakan, saya benar-benar harap awak betul. Dan semua itu saya cuma nak katakan yang saya tiada masalah jika Netanyahu memberi konsesi kepada Trump. Saya memang ada masalah jika Trump dan Netanyahu memberi konsesi kepada Tehran, kepada Hezbollah, kepada Hamas, kepada Fatah. Itu sangat berbeza bila awak sebut suami dan isteri, okey? Itu tak sama. Kita perlu sangat berhati-hati kerana setiap kesilapan yang kita lakukan ke arah sikap beralah boleh membawa akibat yang besar. Atau saya akan kata, risiko yang diperhitungkan dengan musuh-musuh itu membawa kita terus kepada pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Dan saya tidak tahu bila kita akan pulih daripada itu. Baiklah. Jadi saya akan jawab sekarang. Saya mahu kembali kepada perbualan antara Trump dan Netanyahu yang telah bocor atau tidak bocor, tetapi Axios melaporkan perkara ini betul bahawa ia sangat ringkas. Adakah itu perkataan yang betul? Ringkas, bahasa yang agak keras. Dan secara lucu, secara paradoks, mungkin ia menguntungkan kedua-dua pemimpin itu. Dan saya mahu jelaskan kenapa. Jelas sekali anda tahu, orang Iran secara tradisional akan berfikir jika Israel dan Amerika bergaduh, itu baik untuk mereka. Walaupun mungkin hari ini mereka risau tentang apa yang anda katakan, bahawa kali terakhir anda tahu, mereka ada laporan pemimpin Amerika dan Israel bergaduh, tiba-tiba mereka diserang keesokan harinya. Jadi saya harap mereka juga sedang memikirkan perkara itu. Tetapi dari perspektif Trump, anda tahu, kebocoran atau laporan berita yang mengatakan dia bertegas dengan Netanyahu itu baik untuk Trump. Dia menunjukkan kepimpinannya. Dia sedang dikritik oleh pelbagai pihak yang tidak begitu menyukai Israel. Ia mengatakan, anda tahu, bahawa Netanyahu sedang mengawal dia dan dia hanya seperti anjing suruhan Netanyahu. Dan sekarang dia menunjukkan kepada dunia, dia menunjukkan kepada Amerika dan dia menunjukkan kepada penyokongnya. Dia yang membuat keputusan dan dia memberitahu Netanyahu apa yang boleh dilakukan, betul? Jadi bagi Trump, itu adalah sesuatu yang baik. Secara paradoks, mungkin perbualan ini juga baik untuk Netanyahu. Kerana dalam 2-3 minggu lepas, betul, semua orang telah berkata kepada Netanyahu, pihak pembangkangnya, Lapid dan Bennett dan Eisenkot, semua orang ini dan Lieberman yang mahu menggantikan Netanyahu sebagai Perdana Menteri dalam pilihan raya akan datang. Tetapi mereka berkata, Netanyahu telah menjadi boneka Trump. Dia menjadi hamba Trump. Bahawa Trump berkata kepada Netanyahu, lompat. Dan Netanyahu menjawab, setinggi mana? Dan bahawa dia mengikat tangan Israel dan kita telah menjadi negara taklukan. Dan Perdana Menteri Israel adalah ketua negara taklukan dan seorang taklukan yang sangat patuh. Dan kerana Trump telah menjadi kawan yang sangat baik kepada Israel, jadi Israel tiada pilihan selain menerima bulat-bulat apa sahaja yang dikatakan pada kita, betul? Dan kemudian Trump juga telah membantu Netanyahu dalam isu undang-undang dan perkara-perkara lain. Jadi Netanyahu telah menjadi pemimpin yang lemah yang tidak dapat melindungi kepentingan penting Israel. Itulah naratif pihak pembangkang. Jadi laporan tentang Trump dan Netanyahu mempunyai perbualan yang berbeza. Bagus untuk Trump kerana Trump boleh kata, sayalah yang mengawal segalanya, betul? Tiada siapa yang memberitahu saya apa yang perlu dilakukan. Saya yang memimpin. Tetapi Netanyahu boleh memberi taklimat kepada wartawan Israel dan memberitahu rakyat Israel, dengar sini, Trump adalah kawan yang hebat, tetapi bila perlu, saya akan mempertahankan kepentingan Israel. Jadi secara paradoks, laporan Axios ini, yang nampaknya sekurang-kurangnya di Israel, orang-orang atasan telah menyemak cerita ini dan mereka kata cerita ini tidak tepat. Tidak tepat, ada kesilapan. Mereka tidak kata ia berita palsu. Tidak kata berita palsu, mereka kata ia tidak tepat. Tapi itu juga mungkin bermaksud perbualan itu tegang dan mungkin Trump tidak guna perkataan F dan sebab itu ia tidak tepat, betul? Kamu tahu, Netanyahu tak pernah guna perkataan F.
Awak dah lama kenal dia dan saya kena cakap, Netanyahu saya tak pernah dengar dia guna perkataan F atau perkataan Ibrani yang setara. Dia sangat terkawal dan berwibawa dan Trump pula sangat terbuka. Okey, awak betul, dia seorang pemaju hartanah di New York dan bahasanya memang mencerminkan itu. Dan itu juga kadang-kadang sangat menyegarkan. Tapi saya pasti Netanyahu tak sebut apa-apa kata kesat, walau sekeras manapun dia atau tak keras dalam perbualan itu. Kita tahu dia tak maki hamun. Tapi begini Mark, semua yang awak cakap itu betul. Kecuali sekali lagi, awak bercakap tentang semua geostrategi ini. Awak kena ambil kira yang geopolitik tak sama dalam setiap situasi. Ia tak sama dengan Kesatuan Soviet. Awak tahu, mendiang Bernard Lewis yang hebat selalu kata, ia tak sama seperti kemusnahan saling terjamin antara Amerika dan Kesatuan Soviet. Kenapa? Sebab golongan Islamis, rejim di Tehran tak peduli tentang itu. Rejim di Tehran dengan rela hati dan memang sanggup mengorbankan rakyatnya sendiri demi mendapatkan imam ke-12 untuk naik ke syurga atau apa sahaja tujuan mereka. Dan kita dah lihat itu. Dan mereka tiada masalah untuk membunuh rakyat mereka sendiri, orang-orang yang bergantung pada Trump. Dan Trump kata, bantuan sedang dalam perjalanan. Dan biar saya tambah satu lagi perkara. Dan ini penting untuk disebut, terutamanya kepada orang Barat yang benar-benar Anda tahu gerakan Me Too dan semua ini. Adakah Anda tahu bahawa pengawal revolusi dan milisya Basij, salah satu perkara yang mereka lakukan kepada wanita ialah merogol mereka, tahanan wanita dan wanita. Sebelum mereka dibunuh, mereka rogol supaya mereka tidak boleh masuk syurga. Jadi, selepas mati. Okey, ini adalah amalan di kalangan mereka. Saya ingin kata haiwan, tetapi haiwan tidak bersalah atas kekejaman. Haiwan hanya, anda tahu, mempunyai sifat mereka sendiri. Apa yang saya cuba katakan ialah anda tidak boleh menggunakan strategi yang sama, strategi geopolitik dengan Islamis seperti yang anda lakukan. Itulah sebabnya setiap kali Trump berkata, lihat di Venezuela, lihat apa yang kami lakukan. Kami hanya masuk, kami lakukan ini. Venezuela bukan Islamis. Anda tidak boleh membandingkannya dengan itu. Dan saya hanya berharap bahawa pakar-pakar Timur Tengah kita sebenarnya pada tahun 1979 apabila orang-orang ini mengambil alih Iran, salah satu masalah Amerika ialah CIA. Tiada siapa yang tahu bahasa Farsi, tiada siapa yang tahu apa yang sedang berlaku di sana. Itu adalah idea mereka. Mereka mempunyai banyak, sama seperti 7 Oktober. Ia seperti Jimmy Carter terjaga suatu hari dan berkata, apa? Kedutaan saya telah ditawan? Apa? Baiklah. Apa yang boleh saya lakukan mengenainya? Okey. Saya cuba katakan, kita perlu belajar. Seperti yang Trump kata, 47 tahun mereka telah mempermainkan Barat, tetapi mereka juga membunuh rakyat mereka sendiri, menyembelih mereka. Dan orang-orang itu mula kecewa dengan Presiden Trump. Dan saya boleh faham mereka. Jadi kita sudah setengah jam dalam podcast kita dan kita akan akhiri dengan sedikit perbincangan politik Israel. Maksudnya kita masih belum ada tarikh muktamad untuk pilihan raya. Kita tahu ia akan diadakan sama ada pada bulan September atau Oktober, tetapi tarikh muktamad masih belum diputuskan. Minggu lepas kita sangka, mungkin apabila kita bertemu minggu ini, kita sudah ada tarikh muktamad. Tapi kita masih belum ada. Saya andaikan kita perlu ada tarikh itu selewat-lewatnya minggu depan. Namun, ia jelas kerana situasi perlembagaan akan berubah sebaik sahaja tarikh pilihan raya ditetapkan. Dan gabungan itu telah berusaha meluluskan undang-undang untuk cuba meluluskan undang-undang sebelum parlimen terbubar apabila pilihan raya diadakan. Dan mereka telah berusaha meluluskannya dengan memberi tumpuan terutamanya kepada isu pembaharuan kehakiman yang merupakan isu besar di Israel sebelum 7 Oktober. Ruthie, dalam masa singkat yang kita ada ni, adakah anda ingin berkata apa-apa tentang perkara ini? Saya ingin katakan bahawa saya percaya pembaharuan kehakiman akan menjadi salah satu isu utama dalam pilihan raya ini. Kerana sebelum ini, isu utama sentiasa berkaitan penubuhan negara Palestin. Anda berada di pihak mana dalam isu itu? Dah lama dulu, tapi sekarang tidak lagi. Malah golongan kiri pun sudah tidak bercakap tentangnya. Kerana anda tahu, rakyat Palestin, anda tahu, sentiasa melepaskan peluang yang ada. Saya percaya bahawa pembaharuan kehakiman akan menjadi isu utama di sini. Apa pendapat anda? Saya rasa ia akan menjadi isu utama kerana ia benar-benar memecah belahkan kedua-dua pihak. Isu Palestin tidak lagi memecah belahkan. Dahulu, ia memecah belahkan masyarakat Israel.
Hari ini, seperti yang anda katakan, pihak kiri tidak mahu bercakap mengenainya. Maksud saya, jika anda paksa mereka bercakap tentangnya, mereka akan kata, ya, tetapi ia bukan dalam perkara yang mereka bincangkan. Ia bukan sebahagian daripada kempen mereka. Dan saya akan ceritakan satu kisah. Dan dengan ini, mungkin kita akan tamatkan siaran kita. Sebelum pilihan raya yang lepas, kita ada pilihan raya terakhir kita. Ia berlaku pada 22 Disember 22. Ya. Dan kerajaan dibentuk pada awal tahun 23, betul? Saya ingat, tidak ya, pilihan raya diadakan pada November 2022 dan kerajaan dibentuk pada akhir Desember 2022. Jadi saya ingat, dan ini adalah satu cerita yang baik dan saya ingin berkongsi dengan anda serta penonton dan pendengar kita dan mereka boleh beritahu saya kemudian sama ada mereka suka cerita ini atau tidak. Saya tinggal di Modi'in dan saya berada di lampu isyarat ketika hendak masuk ke jalan utama menuju Tel Aviv. Dan Meretz, iaitu parti sayap kiri yang sangat menyokong keamanan dan dikaitkan dengan Oslo, Peace Now, anda tahu, penyelesaian dua negara. Mereka sedang mengedarkan bunga ros merah kepada semua pemandu yang sedang menunggu lampu isyarat bertukar. Dan pada satu kuntum ros yang anda dapat, saya tak tahu berapa banyak mereka perlu bayar untuk ros itu, tapi mungkin mereka dapatkan dari seorang petani dari kibbutz sayap kiri yang beri mereka diskaun, ya. Dan ada 5 sebab kalau saya ingat dengan betul, mungkin juga 6. Tapi ada beberapa sebab kenapa anda patut undi Meretz. Dan sebab nombor 1 ialah kerana kita perlu singkirkan Netanyahu. Sudah tentu mereka mahu singkirkan Netanyahu. Sebab nombor 2 ialah kita perlu pastikan komuniti LGBTQ di Israel mendapat hak sama rata sepenuhnya. Sebab nombor 3 ialah hak wanita. Sebab nombor 4, kita perlu melawan paksaan agama. Sebab nombor 5 ialah kita perlu mempertahankan kedaulatan undang-undang dan demokrasi liberal Israel dan sebagainya. Tiada satu pun dalam senarai itu yang menyebut penyelesaian dua negara atau kenegaraan Palestin. Dan apabila pihak kiri tidak mahu bercakap mengenainya dalam propaganda pilihan raya mereka. Saya ingin katakan kepada para penyokong rakyat Palestin di luar negara, bukan golongan anti-Yahudi yang melampau, tetapi mereka yang bersimpati dengan aspirasi rakyat Palestin. Saya ingin anda sedar bahawa orang seperti Netanyahu sentiasa sangat skeptikal terhadap rakyat Palestin. Baiklah, tidak mengapa. Tetapi apabila golongan kiri Israel, mereka yang dahulunya memperjuangkan Oslo dan penyelesaian dua negara serta perdamaian, apabila mereka tidak mahu bercakap mengenainya, apabila rakyat Palestin telah kehilangan sokongan golongan kiri Israel, apa yang telah dilakukan oleh rakyat Palestin? Dan semua itu kisah tentang bunga ros di lampu isyarat. Itu sebelum 7 Oktober. Fikirkan betapa perkara itu semakin ditekankan sejak dari itu. Sudah tentu. Baiklah, sehingga minggu hadapan dan mari kita harap kita akan mendapat, entahlah, berita baik minggu depan di semua aspek. Saya harap begitu.